Jadi muslimat dirahmati Allah yang belum fasih, tolong minta kepada Allah, jangan matikan aku dulu wahai Allah, selagi mana lisan kita belum betul-betul fasih membaca Al-Quran. Dan bila kita sudah pun membaca Al-Quran, apa kata Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, ada ramai orang bersama dengan Al-Quran hanya daripada tekak naik ke atas. Apa maksud naik ke atas ni? Yang nak keluar di lisan dia ni diperindahkan. Belajar tajwid, alhamdulillah, ini pesanan Allah, warattilil Qur'ana tartila. Tapi berapa ramai orang yang sibuk nak memperindahkan suara, bangga apabila suaranya disebut sebagai suara yang sedap baca Al-Quran. Dan ramai orang yang tidak menurunkan daripada tekak ni turun kepada dada. Maksudnya apa? Hanya Quran dibaca penuh keindahan, tapi dia tidak bertadabbur akan ayat-ayatnya. Allah seru kita, afala yatadabbarunal Quran, apakah kamu tidak memerhatikan akan Al-Quran? Justru dibaca, difahami, diamalkan. Setelah itu mari kita merasa berdosa selagi mana kita tidak menyampaikan ilmu Al-Quran itu. Kadang anak murid kita siapa muslimat? Mungkin anak-anak kita yang balik daripada tadika-tadika Islam, kan mereka tunjuk, mama besok ustazah kata kalau tak lancar Iqra' 2 tak boleh naik Iqra' 3. Kita tinggal dulu kerja, mai baca depan mama ni, kan? Paling kurang anak kita adalah anak murid kita. Paling kurang cucu kita adalah anak murid kita. Paling kurang baca Quran sama-sama dengan pasangan, suami kita semak isteri, isteri semak suami, muslimat dirahmati Allah. Sebab di situ kadang-kadang berlaku proses pembelajaran. Kalau baca seorang, kita rasa apa? Macam syok sendiri. Semua betul je. Ustazah, masalahnya bila saya baca seorang-seorang kat rumah, tak ada salah, semua betul. Kan? Jadi memang semua betul. Sebab apa? Sebab tak ada orang semak. Jadi alangkah indahnya kalau bertadarus Al-Quran, bukan setahun sekali dalam bulan Ramadan, tapi kejiranan satu lorong ada 3 orang yang tak kerja. Setiap pukul 10 pagi kita himpun 15 minit kat rumah orang ni, besok 15 minit rumah orang ni. Target 2-3 ayat cukup dah, asalkan ayat itu bersemak. Muslimat dirahmati Allah, cari ruang peluang supaya kita menjadi golongan yang pertama. Terbaik kamu, kata Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ustazah memang menetap di Kuala Lumpur. Dulu belajar di Sabak Bernam, kawasan kampung. Kawan-kawan ustaz-ustaz dulu kata, Muzayyana, kamu nanti bila balik KL mesti mengajar orang tua-tua ramai tak pandai mengaji. Kita kata, ustaz jangan duk hina orang KL boleh tak, kan? Jawapannya sungguh, saya duduk di universiti dah kenal berapa banyak rumah, mengajar rumah ke rumah. Dan paling terkesan sehingga hari ini, seorang makcik umur 78 tahun telefon, dengar suara pun menggigil dah. Hati yang jahat penuh dengan hitam ni sebut, boleh ke makcik ni nak belajar mengaji? Tak apalah, kita pergi dulu rumah dia. Pergi bawa Iqra' 1. Ustazah, 7 kali dah makcik pergi Mekah, tapi setiap kali jumpa orang baca Quran depan Kaabah, makcik menangis sebab makcik tak boleh baca Quran. Ustazah boleh tolong makcik tak? Makcik teringin nak pergi Mekah sekali lagi, baca Quran depan Kaabah. Usia 78 tahun ketika itu. Allah izinkan umur beliau panjang. Pada usia 83 tahun ditolak wheelchair oleh anaknya, dapat pergi semula ke Baitullahil Haram. Balik Mekah, dia telefon ustazah, tak sabar nak jumpa. Ustazah, makcik menangis depan Kaabah. Pertama kali makcik pergi Mekah boleh baca Quran depan Kaabah. 78 tahun pergi Mekah, 83 tahun dia sudah berjaya khatam dengan ustazah. Masya Allah. Makcik saya pun jujur sebut, mula-mula jumpa makcik saya tak sangka makcik boleh daripada tak kenal huruf kepada khatam Al-Quran. Macam mana makcik boleh begitu cepat? Sejak kenal je ustazah, makcik tak makan dah ikan kering semua, makcik tak makan dah kepala ikan. Ya, pasal apa cik? Orang tua-tua kata nak pandai mengaji tak boleh makan semua tu. Oh rugi cik. Ustazah pula tak lalu nak makan kalau tak jumpa semua tu. Kan? Jadi hati macam mana ustazah boleh pandai mengaji? Tu sebab di sini makcik mahu, biar tua macam mana pun di sini mahu. Tolong jangan salahkan kepala ikan, tolong jangan salahkan ikan kering, ikan masin segala. Kan? Jadi jawapannya kalau mahu semuanya pasti jadi. Hari ini muslimat kita tolak diri kita. Yang belum, jangan rasa malu, runtuhkan malu, bunuh segala ego. Kita tak nak mati selagi kita belum pandai baca Quran. Gurunya mungkin susah nak
nak belajar dengan Ustazah Muzayyanah mungkin susah. Nak belajar dengan guru-guru kita yang hebat-hebat mungkin susah. Cari di kalangan kita sendiri. Sebab Ustazah dah jumpa dah. Kan, orang yang mahu pasti Allah beri. Kan, syaratnya muslimat dirahmati Allah, kita benar-benar tahu ini arahan siapa, bukan arahan ketua kampung kita, tapi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali belajar, seandainya makcik tadi tak sampai usia 83 tahun dan sempat khatam bersama ustazah pun, kalau dia tak pernah kenal alif itu tegak ataupun bengkok, dimatikan Allah baru mengenal huruf jim, contoh muslimat, insya-Allah roh itu akan diangkat oleh Allah sebagai orang yang pernah belajar Al-Quran. Jangan bertangguh dalam hidup ini muslimat. Penyesalan yang paling tidak akan kita merasa keberuntungan adalah bila mati baru menyesal. Sekarang Allah hidupkan kita lagi, maka marilah kita menyesal sama-sama bahawa kalau kita tak mulakan, kitalah manusia yang paling rugi. Na'udzubillah min zalik. Okey, selesai yang pertama. Ni agak kita nak habis pukul berapa ni? Yang ni baru yang pertama ni muslimat kan. Ingat tak? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Siapa yang kata Nabi terbaik adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Pegang yang pertama. Boleh sebarkan selepas ini. Tulis dalam WhatsApp group kita. Jangan suka copy paste dari group sebelah. Ni yang kita dapat hari ini, nak jadi manusia terbaik. Aku nak jadi terbaik, kamu nak jadi terbaik, mereka nak jadi terbaik. Nombor 1, jom belajar Quran dan mengajarkannya insya-Allah. Baik, yang kedua, muslimat dirahmati Allah, mari kita perhatikan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kat mana nak dapat akhlak? Kalau kita tengok satu pokok yang begitu hebat, muslimat dirahmati Allah, biasanya pokok yang mana yang selalu dibaling orang? Pokok yang menghasilkan buah yang masak, ranum, yang Masya Allah kalau tiba musim rambutan dah contoh, budak-budak nakal lalu kan, kenapa dia duduk baling? Sebab geram tengok merah buah tu. Tahu pula dulu sebelum ni pernah rasa manis buah tu, jadi dibaling akan buah itu. Dari mana datang pokok ini? Sudah pasti daripada akar yang begitu kuat, muslimat dirahmati Allah. Akar itulah daripada ilmu akidah yang kita dapat. Apa yang kita buat, kita belajar pelajaran apa pun. Masjid Abdullah Fahim, kalau tengok jadual saya sembang tadi, tiap minggu ada kuliah muslimat. Hampir setiap malam ada kuliah maghrib. Cari ilmu, cari ilmu. Ilmu apa ustazah? Selalu orang tanya. Saya bawa satu jadual sebulan kuliah di masjid sekian. Suami saya suruh pilih ustazah. Ni belajar ni boleh, dengan ustaz ni boleh. Ilmu ni tak boleh, ilmu ni tak boleh. Apa yang kerap mereka kata tak boleh tu? Ilmu tajwid. Tak payahlah ilmu tajwid ni, bukan nak masuk pertandingan musabaqah pun. Suami saya tak bagi pergi ustazah. Tujuan kita belajar, muslimat dirahmati Allah, tak lain tak bukan untuk mantapkan akidah. Ni aku belajar ilmu ni untuk apa? Lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, ini akan membuahkan akidah yang cantik. Subhanallah. Sebab tu belajar apa saja ilmu, yang penting ilmu itu datang daripada Quran dan hadis. Ustazah jumpa dalam kitab tafsir kalimah bunyanum marsus dalam surah As-Saff. Kenapa ya ada kalimah bunyan, binaan yang begitu Masya Allah kukuh? Lalu dalam tafsirannya, macam mana kalau orang buat binaan? Ustazah kaitkan, pernah dulu tengok orang kerja kontrak lah, susun batu bata, siap ada penimbang, ada tali. Kita pun sembang tanya, kenapa nak ukur-ukur bagai ni? Ustazah, kita kena jaga ni. Kalau sikit ke depan atau ke belakang atau sengit sikit akan mencacatkan bangunan. Surau di rumah ustazah, muslimat dirahmati Allah, dulu rumah surau papan, kemudian dirobohkan, naik Masya Allah kos lebih 2 juta. Kami bila masa buat tu adalah EJK pembangunan yang cek, besi bengkok sikit pun kena komplain. Saya kata pasal apa yang rigid sangat, teruk sangat ni, kesian orang kerja. Dah ustazah, ini semuanya kena buat betul-betul, sebab kalau tak betul akan mencacatkan bangunan. Subhanallah, itu nak cerita dalam ilmu tafsir. Kalau kita belajar cara nak buat bangunan pun Allah ajar. Macam ni nak cantikkan, nak kukuhkan akidah kita. Muslimat dirahmati Allah, pokok pangkalnya aku belajar ni untuk apa? Lillahi ta'ala. Ikut tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tengok kepada muqaddimah pengajian kitab-kitab tajwid. Belajar ilmu tajwid ni sebenarnya hanya fardu kifayah, bukan fardu ain.
guru tajwid marah ni, fardu kifayah bukan fardu ain. Suami pula berhujah, banyak sangat pergi majlis ilmu ni, ilmu tajwid tak payah pi lah, bukan ilmu fardu ain pun, ilmu fardu kifayah. Apa jawapan kita muslimat? Fardu kifayah bagi siapa? Orang yang tak baca Quran. Tapi dia menjadi fardu ain bagi siapa? Orang yang baca Al-Quran. Pesanan Allah kepada si pembaca Al-Quran, jangan main hentam kromo saja. Kena baca Quran yang mana tajwidnya kena baca dengan betul, panjang pendeknya, makhrajnya. Kalau tidak muslimat, daripada nak dapat pahala boleh jadi dosa, na'udzubillah. Sebab itu Masya Allah, apa tujuan kita datang ke masjid belajar? Tujuannya tak lain tak bukan untuk memantapkan akidah. Baik, akidah tu akarnya, dia akan membina pohon yang begitu cantik. Pohonnya apa? Itulah dia syariah. Barulah Masya Allah kita ada jalan. Oh macam ni sembahyang jamak. Oh macam ni kalau kita dalam keadaan musafir. Oh ada rukhsah. Semua ni kita pelajari, baru tahu bagaimana nak mengamalkan syariah dalam hidup. Sudah cantik akidah, sudah terbina syariah, apa yang akan tumbuh muslimat dirahmati Allah? Itulah akhlak. Masya Allah, kan? Akhlak ni ibarat satu pohon yang mengeluarkan buah yang cukup manis, yang cukup ranum. Maka orang selalu datang tengok kepada pohon apa. Tanya makcik-makcik, tanam apa tu? Tanam pokok harum manis ustazah. Beli kat mana? Pergi Perlis baru ni, beli benih, beli biji dia. Ini yang insya-Allah paling cantik. Tapi agaknya berapa tahun kak dia berbuah? Kan? Daklah ustazah, saya memang beli yang harum manis yang tidak akan mengeluarkan buah. Kita akan kata apa? Mengong ke apa dia ni? Kan? Sebab apa? Sebab kita kata buah harum manis yang sedap kita makan hari tu. Tiba kita beli pohon yang memang tidak akan mengeluarkan buah. Tujuan kita belajar, maksud hantar anak-anak belajar ilmu apa sahaja. Bukankah idaman kita untuk membuahkan akhlak yang baik?